Sejak-sejak ni saya ada mimpi membunuh orang. Bab mimpi ni 2-3 hari ni kacau. Dan hal ini merisaukan saya. Bolehkah pertama sebut pilah dia tanya pasal mimpi bunuh orang, tapi saya nak sebut semua lah pasal mimpi ni sikit. Mimpi bukan hujah dalam syarak, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh nafikan mimpi mungkin boleh menjadi satu panduan untuk individu yang mimpi. Individu tu dia mimpi, mungkin mimpi itu memberikan mubasyirat. Mimpi itu adalah khabar yang baik kepadanya, seperti mana yang disebut di dalam hadis. Jadi manusia dia bermimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Bukan saja Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Raja pada zaman Nabi Yusuf adalah seorang raja yang kafir, tapi dia bermimpi dan mimpinya benar. Dia memimpi dan mimpinya benar, dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di kalangan umat Nabi SAW, Nabi kadang-kadang selepas solat Nabi tanya tentang sahabat yang bermimpi, siapa tengok, dan Nabi menafsirkannya. Cuma tafsiran mimpi ni kadang-kadang satu benda yang abstrak. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Yang paling faham, yang paling benar mungkin orang yang mimpi itu sendiri kadang-kadang apa yang dia rasa, kerana syarat tu kepadanya. Di kalangan umat Nabi Muhammad bin Sirin antara orang yang pandai menafsirkan mimpi, terkenal di kalangan tabi'in, orang yang menafsirkan mimpi. Cuma yang menariknya, oleh kerana mimpi ni kita tak tengok, kawan tu saja yang tengok, lalu orang tu dia akan claim macam-macam tentang mimpi dia. Ramai orang dia main memindang anak dara kita, dia habaq, saya malam tadi mimpi jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia suruh pindang anak cik. Dia kata kalau cik tak bagi, tak baik. Kacau kita, pasal yang tengok adalah dia. Maka mimpi tidak boleh menjadi panduan untuk kita, untuk dia sahaja. Tapi kalau dia mimpi satu mimpi yang mana mimpi itu mungkin memberi isyarat untuk dia buat sesuatu, dan dia yakin mimpi itu benar untuk isyarat untuknya, dia melakukannya dengan syarat mimpi itu tidak menyanggahi syarak. Kalau mimpi suruh dia buat satu benda yang bercanggah dari segi hukum syarak, mimpi itu tak kira. Sekalipun dia tengoklah mimpi itu Nabi Adam kan, Nabi Nuh kan, Nabi apa, tak kira. Muhammad bin Sirin pada zaman dia, apabila orang mari duk dakwa pada dia bahawasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan kata sifuli, sifatkan Rasulullah itu kepadaku. Kalau orang tu sifatkan, dia kata innaka lam tarah, kau tidak melihatnya kalau tak betul. Sebab bila orang kata, orang boleh dakwa, orang kita tengok mimpi satu orang mai baju putih, muka segak, akulah Rasulullah. Dia yakin Rasulullah, dia percaya. Padahal itu mungkin muka Abu Jahal, mungkin Abu Lahab, mungkin syaitan menyerupai sesiapa saja. Oh, dia kata syaitan tak boleh menyerupai Nabi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi, benar. Tapi syaitan boleh menyerupai orang lain, kemudian kita sangka itu Nabi. Kita yang sangka, dia tak menyerupai Nabi. Nabi kata man ra'ani fil manam, dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku dalam tidur, dia akan melihat aku semasa jaga. Hadis ni banyak tafsiran. Dalam sebagian riwayat fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tidak menyerupaiku. Ulama-ulama bincang, syaitan tak menyerupai Nabi, betul. Boleh tak syaitan menyerupai orang lain? Kita sangka Nabi. Sebahagian kata yang maksud hadis ni ialah kepada sahabat Nabi di zaman itu saja. Kerana mereka yang lihat, siapa yang lihat aku dalam mimpi, dia akan lihat aku semasa jaga. Yang ni kemudian dia akan lihat Nabi.
Sebahagian kata bagi mereka yang melihat, mengetahui sifat sebenar Nabi. Dalam sebahagian riwayat yang dhaif dia kata fa inni ura fi kulli surah. Sesungguhnya aku itu diperlihatkan di dalam berbagai gambaran. Dhaif. Tapi pun begitu, ulama sebahagian menafsirkan yang dhaif itu berbagai gambaran itu bermaksud melihat Nabi kemungkinan masa Nabi di peringkat kecil, Nabi masa besar, muda dan Nabi masa tua. Tapi oleh kerana ramai orang zaman ni kita tak tengok Nabi, dan ramai orang telah mendakwa melihat Nabi. Kalau kita masih ingat, Abu Ya Asy'ari Arqam mendakwa dia melihat Nabi. Bahkan Nabi datang kepadanya dan Nabi menyokong perjuangannya. Akhirnya dengan dakwaan itulah dia telah membawa kesesatan yang nyata. Setiap golongan yang muncul sepanjang zaman mendakwa diri mereka Imam Mahdi, pengikut mereka akan mendakwa mereka melihat Nabi, mengakui dia sebagai Mahdi. Jika kita lihat Buya Asy'ari dalam cerita Arqam dahulu, seorang imam Masjid Negeri Pulau Pinang, dia keluar video menyatakan dia mimpi jumpa Nabi dalam masjid. Nabi yang bawa dia supaya dia menyokong Asy'ari. Sebab itu kaedah Hasanul Banna rahimahullah ta'ala, walaupun orang marah ke ikhwan ke apa, hatta Yusuf Al-Qardawi yang mereka gunakan namanya, dia mensyarahkan apa Al-Banna buat, mimpi tidak boleh dijadikan hujah. Kita mimpi, kita nak minang Sri Fulan bin Sri Fulan, kita mimpi kata macam satu galakan kita minang, dah tak buat untuk kita lah. Nak buat tahu untuk orang lain, hampa kena menyokong aku sebab aku telah bermimpi Nabi di pihak aku. Tak boleh. Sebab tu saya menyebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala apabila dia bahaskan tentang mimpi ahli-ahli tarekat, yang mimpi itu, mimpi yang ni macam-macam dapat mari Nabi hantar. Jika tuan-tuan tengok wasiat berantai tu, dia mendakwa Nabi sendiri bagi kat dia. Kata Syekhul Islam, telah berlaku satu krisis antara para sahabat Nabi, iaitu antara Ali dan Aisyah, dan Ali dan Muawiyah. Ali menantu Nabi, sepupu Nabi, khalifah yang keempat, Abu Turab, Nabi sayang, tak ada dah. Telah bertempur, berbalah, disebabkan bukan mereka nak menjangka, bukan nak berbalah, tersalah faham dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang ni isteri Nabi, yang Nabi sayang, Nabi tidur dengannya, Nabi gauli dia. Siapa dengan dia? Az-Zubair ibn Awam. Siapa dengan Aisyah lagi? Talhah bin Ubaidillah. Ni semua al-mubasysyirina bil jannah, yang dijamin masuk syurga. Berperang mereka. Semua tak tahu. Para sahabat yang hidup berpuluh-puluh ribu, mereka kebanyakannya mengambil pendirian tak menyokong A dan tak menyokong B. Tidak di pihak Ali, tidak juga di pihak Aisyah. Kata Muhammad ibn Sirin, ombak fitnah itu berlaku. Bahkan sahabat hidup berpuluh ribu, tak sampai 30 orang yang terlibat, yang lain tak mau. Nabi menyatakan Muhammad bin Maslamah adalah merupakan sahabat yang selamat daripada fitnah. Muhammad bin Maslamah tidak menyokong Ali, tidak menyokong Aisyah, tak menyokong. Tapi yang saya nak cerita, tidaklah pernah Ali habaq kata malam tadi aku mimpi Nabi mai. Dia kata aku di pihak yang benar, hampa lawan aku tak betul. Kalau Ali habaq yang tu, tak ada siapa nak kata tak betul. Ali. Tidak pula Aisyah dah kata. Kalau Aisyah kata siapa nak nafi, dia bukan, dia duduk tidur dengan Nabi. Aisyah pun tak dakwa. Padahal mereka lebih memerlukan mimpi lebih daripada orang lain kalau mimpi itu hujah. Sebab ketika itulah pertarungan yang menyebabkan umat Islam pening nak menentukan pendirian. Ali tak pernah dakwah.
Aisyah tak pernah dakwah. Bahkan Ali menyesali pertempuran itu. Aisyah menangisinya. Hatta lawangan Muawiyah yang lebih rendah daripada Ali nak dibandingkan. Kata orang Arab, aina syamsu minas Suraya wa aina Muawiyatu min Ali. Daripada manalah bintang, di manalah matahari dibandingkan bintang Suraya, di manalah Muawiyah nak dibandingkan Ali. Kata Abu Umamah Al-Bahili kepada Muawiyah, anta tuqatilu Ali, a anta mislu am anta afdal minhu? Engkau memerangi Ali, adakah engkau lebih baik daripadanya ataupun engkau setara dengannya? Kata Muawiyah, kata bal huwa khairun wa afdal minni, bahkan dia lebih baik dan lebih afdal daripada aku. Tetapi darah Sayyidina Osman mesti dituntut secara adil. Serahkan pembunuh Sayyidina Osman padaku, akulah orang Syam yang pertama akan menyerahkan ketaatan kepadanya. Krisis. Tak pernah Ali kata dia mimpi. Tak pernah siapa kata dia mimpi. Orang bertanya Ali bin Abi Talib tentang Aisyah dan pasukannya yang telah berperang dengan Amirul Mukminin, khalifah yang keempat. Mereka bertarung kerana telah tersalah faham. Mereka bukan nak bertarung, akhirnya berlaku pertarungan. Amunafiquhum, dan riwayat Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Al-Baihaqi, al-munafiquhum, adakah mereka al-musyrikuhum, adakah mereka itu musyrikun, orang musyrik? Kata Ali, wahum minasyirki farru, mereka itu menjauhkan diri daripada syirik. Aisyah dan pasukannya. Amunafiquhum, adakah mereka munafik? Kata Ali, al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wa hum yadhkuruna Allah katsira. Orang munafik ingat Allah sikit, mereka ingat Allah banyak. Famahum. Habis itu telefon ni siapa yang nak lawan kita ni? Kita ni Amirul Mukminin Ali yang lawan kita. Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina, nuqatiluhum ala baghihim alaina. Saudara-saudara kita yang melampau di atas kepada kita, kita memerangi mereka kerana mereka melampau kepada kita. Ali tak kafirkan. Ali tak kata dia memerangi khalifah yang keempat, menentang Islam. Ali tak kata. Kerana sebab itulah ini penting untuk kita tahu dalam soal mimpi, sama juga soal menggunakan nama agama. Sebab itu saya lihat bahayanya nama agama ni produk sunnah. Orang salah pada sunnah. Makan tak baik, makan sunnah pun tak jadi. Dia kata belajar produk sunnah. Politik agama juga demikian. Apabila berlaku keburukan, akhirnya salah faham terhadap hakikat siasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa kata mimpi tak apa, boleh. Kita pun mimpi. Tapi mimpi orang Atha bin Abi Rabah, orang menjumpa dia, Atha Saleh. Sulaiman bin Abdul Malik mari jumpa Atha ni. Selain daripada orang agama hak lain, tak usah cakap saya ke siapa, tak terpakai bubuh lentung sampah lah bandingan Atha bin Rabah. Lentung sampah pun kira elok lagi. Atha bin Abi Rabah, alim jalil, orang yang paling pandai di dalam masalah haji. Orang tanya Atha dalam masalah haji. Sulaiman bin Abdul Malik mari daripada Dimashq, khalifah. Sejauh mata memandang, rombongan khalifah nampak. Bila dia duduk dalam majlis, berduyun-duyun orang mari melihat khalifah dan berjumpa dengan orang-orang besar, para ulama. Apabila dia ingin bertanya tentang Atha bin Abi Rabah, ramai dia tengok orang beratok nak tanya Atha bin Abi Rabah tentang hukum syarak berhubung dengan haji. Atha mengalu-alukan Amirul Mukminin.
Kemudian Tok bertanya, adakah nak tanya tentang hukum, tentang hubungan, tentang masalah kenegaraan rakyat, ataupun nak bertanya tentang hukum hakam haji? Itu hukum hakam haji. Hukum hakam haji berotok duduk belakang. Orang lain berotok lama dah. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, dia tak pernah rasa rendah macam tu. Namun demikianlah ilmu mengatasi kita. Ata' bin Rabah, orang telah bagi tahu, orang mimpi jumpa Nabi memujinya. Dia kata pada kau tu, uskut, diam, jangan kau ceritakan mimpimu pada orang. Pasal Ata' tak ada kepentingan dalam pencalonan. Kerana mimpi bukan hujah. Bahkan orang dulu mendiamkan sebahagian mimpinya. Mereka melihat lebih hebat. Kerana dah berapa banyak kita melihat zaman demi zaman, ramai orang memang dia mimpi lah. Mungkin benar sebahagian mimpi itu kurniaan Allah kepada dia, tapi ia bukan berhujah untuk orang lain. Saya sebut ni umum lah, tak payahlah kita ni nak guna hujah mimpi. Aku mimpi Nabi suruh hang sokong aku. Kacau kita buat itu. Kita guna hujah lain. Kalau benar kita di pihak benar, tak apa. Saya tengok parti mana pun, tak ada siapa boleh claim ke dia di pihak yang benar 100%, merepek je. Kan? Kita pun di atas. Ada soalan tanya, mengundi ni syak ke yakin? Mengundi ni semua syak. Yakin tak ada. Di atas ijtihad. Orang yang undi biru terang ke, orang yang undi biru korang ke, orang yang mengundi hijau ke, di atas ijtihad. Di atas ijtihad. Cuma seseorang tahu atas ijtihad dia buat kesimpulan nak mengundi itu kerana mencari redha Allah dan menyelamatkan negaranya, ataupun dia mencari yang lain, dia lebih tahu. Samalah, niat menentukannya. Kalau pada sisi keyakinan dia, yang ni lebih Allah redha, setelah dia yakin berdasarkan pemikiran dia, kepahaman dia, nas-nas yang dia faham, dia pangkal. Kalau dia kata yang ni pun memang tak betul pun, tapi baik biar, yang ni untung sikit, tak boleh. Dia kena ambil kira. Yang tu yang ni yang ulama, tak boleh.